Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan masuk pada bab 2.2 iaitu graf gerakan linear. Setelah kita mempelajari mengenai gerakan linear, awak telah membezakan antara jarak dan sesaran, laju dan halaju, dan juga telah mengenali apa itu pecutan. Kita akan masuk kepada graf gerakan linear di mana kita akan mentafsirkan gerakan linear dalam bentuk graf. Terdapat tiga jenis graf. Yang pertama adalah graf sesaran masa, bermakna graf sesaran melawan masa. Apabila objek dalam keadaan pegun, kita boleh lihat grafnya akan berbentuk sebegini. Ini dikatakan objek berada dalam keadaan pegun. Semasa bertambah tetapi sesaran tidak bertambah. Manakala apabila graf sesaran melawan masa dalam hubungan berkadar terus, kita dapati objek akan bergerak dengan halaju seragam. Bermakna sesaran bertambah secara seragam dengan masa. Manakala apabila graf, kita dapati graf sebegini, di mana graf berbentuk sesaran bertambah secara linear dengan masa, kita dapati objek bergerak dengan halaju yang bertambah. Bagaimana kita boleh mentafsir mengenai halaju daripada graf sesaran masa? Kita boleh mentafsir halaju daripada graf sesaran masa daripada kecerunan graf. Ini kecerunan graf. Dan seterusnya kita pergi kepada graf halaju masa. Graf halaju masa. Untuk halaju melawan masa, apabila objek bergerak dengan halaju seragam, kita perhatikan graf yang kita dapati adalah berbentuk sebegini. Ini adalah graf untuk objek yang bergerak dengan halaju seragam. Baiklah, seterusnya kalau kita tengok graf halaju melawan masa, grafnya berhubungannya adalah berkadar terus. Halaju bertambah dengan seragam dengan masa, bermakna objek bergerak dengan pecutan seragam. Ini ada dua perkataan yang perlu kita tafsirkan di sini. Apabila disebut halaju seragam, secara automatik kita tahu bahawa pecutan adalah kosong. Ini maklumat yang sepatutnya awak sedia maklum daripada gerakan linear yang kita dah belajar sebelum ini. Kita tengok graf yang seterusnya. Iaitu apabila graf, kita tengok halaju akan berkurang dengan masa. Apabila halaju berkurang dengan masa, objek dikatakan bergerak dengan halaju berkurang secara seragam. Dan daripada graf halaju melawan dengan masa, kita dapati bahawa kecerunan graf bagi halaju melawan masa adalah sama juga dengan nilai pecutan. Manakala luas di bawah graf di sini maksudnya luas di bawah graf ni, ini adalah sesaran. Kalau luasnya berbentuk segitiga begini, luas ini yang kita katakan sesaran. Graf yang ketiga iaitu graf pecutan melawan masa. Bagi graf pecutan melawan masa, apabila objek bergerak dengan pecutan sifar, kita dapati grafnya begini. Objek bergerak dengan pecutan sifar. Ini. Garisnya di sini. Kosong. Pecutannya kosong. Bila pecutan sifar dalam kepala, kita dah tahu, kita dah tafsir bahawa objek bergerak dengan halaju seragam.
Manakala apabila objek bergerak dengan pecutan seragam, kita dapati nilai pecutannya tidak berubah tapi masa bertambah. Jadi ini adalah bentuk objek bergerak dengan pecutan seragam. Manakala apabila objek bergerak dengan pecutan bertambah, bermakna graf bagi pecutan melawan masa hubungannya adalah berkadar terus. Sekarang kita akan pergi bagaimana nak menganalisis graf sesaran masa untuk menentukan jarak sesaran dan halaju. Seterusnya, ini awak boleh rujuk dalam buku teks. Kita dapati pergerakan sebuah motosikal yang ditunggang. Bermula daripada titik asal, dia bergerak ke arah kanan, arah positif, dan kemudian dia berpatah balik ke arah kiri hingga ke titik akhir. Graf yang terhasil adalah sebegini. Jadi daripada graf ni, pelajar boleh mentafsir, mentafsir graf tersebut. Contoh kita lihat di sini pada bahagian AB. Apa yang awak boleh tafsirkan di sini adalah kita dapati bahawa di bahagian AB, sini AB, kita dapati dia ditunggang sejauh 100 meter ke kanan selama 5 saat. Dan kecurunan graf di sini, kalau pelajar semua ingat lagi macam mana yang dikatakan kecurunan, cikgu cuma nak ingatkan baliklah. Apa yang dikatakan kecurunan? Kalau awak ingat lagi, M sama juga dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ini formula kecurunan lah. Kalau bagi mereka yang tak ingat kan. Jadi daripada formula kecurunan ni, kita boleh tahu kecurunan graf ni, untuk graf sesaran masa, ia adalah halaju. Jadi kita dapati halaju motosikal adalah 20 meter per saat ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab dia dalam nilai positif. Seterusnya, pada bahagian BC. Sekarang di bahagian BC. Di sini. Dapati motosikal berhenti selama 3 saat dan kecurunan graf ketika ini adalah kosong. Maka halaju motosikal ialah kosong. Kalau pada CD pula, motosikal berpatah balik dan ditunggang kembali ke titik asal dalam masa 4 saat. Dia balik ke tempat asal sebab dia turun pergi pada kosong di sini, D. Dan kecurunan grafnya kita dapat negatif 25. Di sini. Ini negatif 25. Jadi halaju motosikal adalah negatif 25 meter per saat ke kiri. Sebab halaju dia negatif, jadi kita tahu dia bergerak arah kiri. Apabila DE pula, motosikal berada dalam keadaan pegun. Sebab nilai sesaran dia masih lagi kosong. Jadi kecurunan graf dia adalah di sini kecurunan graf dia adalah kosong. Maka halaju motosikal pun ketika itu ialah kosong. Manakala bahagian EF pula, motosikal ditunggang ke kiri sejauh 50 meter selama 6 saat. Kecurunan graf dia dapati negatif 8.33 meter per saat. Maka halaju motosikal ialah arah ke kiri. Ke kiri disebabkan kita dapat nilai dia dalam negatif. Sebab negatif itu menunjukkan arah kiri lah. Arah kiri. Jadi kalau kita nak tahu jumlah jarak. Jarak yang dilaluinya ialah, kalau awak tengok, mula A hingga B. 100. Kemudian sini kosong, BC kosong. Kemudian dia bergerak lagi 100. DE kosong. Kemudian dia bergerak lagi 50.
Okey, jadi jumlah jarak adalah 250 meter. Tapi kalau kita kira sesaran, kita ambil jarak sini positif, sini negatif. Saat bergerak ke atas positif, kemudian dia berkurang. Dia pergi pada kosong balik. Jadi dia negatif 100. Tolak lagi sini negatif 50. Jadi kita dapat sesaran negatif 50. Jadi bila kita nak kira laju purata dengan laju purata, kiraannya berbeza. Kalau awak tengok, laju purata kita ambil yang ini adalah apa dia? Ini adalah jarak. Okey, jarak bahagi masa. Kalau untuk hal laju yang ini 50 ni, ini adalah sesaran. Okey. Jadi nilai untuk laju purata dengan laju purata tidak sama. Okey, kalau ini pula kita nak tafsir graf, tadi graf sesaran masa. Ini graf hal laju masa. Okay. Contoh, 0 hingga 50 saat, kecerunan graf adalah 0, maka basikal bergerak ke kanan dengan laju seragam 10 meter per saat. Boleh nampak. Seterusnya, daripada 50 ke 7 saat. Sini 50 ke 7 saat. Okay, jadi bergerak dari 10 ke 15. Dia punya hal laju. Jadi berlaku pecutan. Di L3 berlaku nyah pecutan. Kalau ikutkan. Di mana hal laju semakin berkurang. Hal laju semakin berkurang. Tapi pergerakan basikal dia masih lagi arah kanan. Sebab hal laju dia masih lagi bernilai positif. Cuma pecutan dia mengalami arah bertentangan dengan arah pergerakan basikal. Arah basikal dia masih lagi bergerak ke arah kanan. Tapi bila pada saat 100 ke 120 saat, kecerunan graf adalah 0, hal laju 0, basikal berhenti. Menandakan basikal itu berhenti selama 20 saat. Dan di akhir sekali di L4, kecerunan graf kita dapati adalah negatif 0.3. Di sini sini negatif 0.3. Dia punya pecutan dia negatif 0.3. Bermakna basikal memecut secara seragam pada negatif 0.3. Arah dia bagaimana? Arah basikal sudah bergerak ke kiri sebab hal laju dia sudah negatif. Bila hal laju sudah negatif, bermaksud pergerakan basikal ke arah kiri. Manakala untuk cari jarak, kalau untuk graf hal laju masa, untuk graf hal laju masa, kita perlu guna kaedah luas di bawah graf. Kita tak boleh terus ambil dari graf saja, kita kena ambil luas. L1, kita kena ambil luas L1 lah sini. Segi 4 sama. L2 bentuk trapezium. Ini matematik lah, awak kena tahu formula trapezium. L3 bentuk segitiga. Dan L4 pun bentuk segitiga. So kita cari keluar semua ni, kita dapat 1110 meter. Manakala untuk sesaran pula, kalau sesaran yang di atas graf, di atas paksi X ni, yang di atas paksi positif pada hal laju, yang ini sesarannya ke kanan, jadi dia positif. Manakala luas yang di bawah nilai negatif, yang ini adalah sesaran ke kiri. Jadi kalau jumlah sesaran, yang sesaran kanan kena tolak dengan sesaran kiri. Jadi jawapan dia 840 meter ke kanan. Macam mana cikgu tahu kanan? Sebab dia nilai dia positif. Seterusnya.
Dalam topik ini, seterusnya pelajar kena tahu menterjemah dan melakar graf. Okay, di mana graf sesaran masa dapat diterjemahkan supaya kita boleh melakar graf halaju masa. Ataupun sebaliknya, dia beri awak graf halaju masa, awak kena lakarkan graf sesaran masa. Okey, kemudian graf halaju masa pula, kita boleh terjemahkan pula kepada graf pecutan masa. Dan kemahiran menterjemah dan melakar graf sangat penting supaya kita boleh selesaikanlah masalah yang melibatkan gerakan linear. Baru kita boleh selesaikan masalah awak nak kira cari pecutan ke, nak cari sesaran ke dan sebagainya. Contohlah, cikgu ambil satu contoh di sini. Okey, di mana rajah ini menunjukkan graf sesaran masa. Yang pertama sekali disuruh awak tentukan halaju. Okay, bagi pergerakan setiap peringkat. Okay, ini kita tengok contoh, dia dah carilah. Okay, 0 hingga 6 saat, ini halaju dia, 6 saat hingga 12 saat, ini halaju dia, dan 12 saat hingga 20 saat, ini halaju dia. Okay, kita dah kira. Kemudian apa arahan seterusnya? Okay, dia minta kita lakarkan graf halaju masa. Daripada graf tadi sesaran masa, kita lakar graf halaju masa. Okay, bagaimana? Kita tengok ni lah. Jadual awak dah buat ni. Okay, 0 hingga 6 saat, kita tanda 0 hingga 6 saat. Okay, kemudian, awak tentukan dulu skala untuk halaju. Kita tengok bacaan halaju kita bermula paling rendah 0, kemudian nilai 1. Jadi boleh buatlah skala yang sesuai. Okay, kemudian kita tengok pada masa 0 hingga 6 saat berapa halaju? 1. So kita tanda 1. Okay. Kemudian pada masa 6 hingga 12 saat. 6 hingga 12 saat halajunya adalah 0. Jadi bermula dari 6 hingga 12 saat kita gariskan nilai dia 0. Okay, untuk garisan ini kita kena buat putus-putus. Kita tak boleh buat lurus. Kalau awak buat lurus, ini bermaknakan awak menandakan ia berlaku pergerakan di antara sela masa 6 saat. Maksudnya antara masa 5 ke 6 saat tu, dia ada berlaku perubahan halaju di sini. Salah. Jadi jangan buat begitu. Awak terus dari 6, maksudnya dari saat yang ke-6 tu dia terus jadi kosong. Okey. Kemudian masa 12 hingga 20 saat, halajunya adalah 0.5. So, kita buat yang sama juga. Tanda 0.5 dan buat garis putus. Sama juga kalau kita kena lakarkan graf sesaran masa. Dia terbalik pula. Dia bagi halaju masa, awak lakarkan graf sesaran masa. Dan ataupun awak graf pecutan masa. Contohnya ni ya. Okey, kita ada graf halaju masa. Jadi bermakna kalau dia nak graf sesaran masa, untuk setiap tempoh masa tu awak tentukan sesaran dia berapa. Okay, bermakna kalau dari 0 hingga 6 saat berapa sesaran? Cari. Kemudian cari juga pecutan. Mudahkanlah sebab kita nak buat graf pecutan masa juga. Okay, kemudian masa untuk 6 hingga 10 saat berapa sesaran dan berapa pecutan. Bila dah ada nilai itu baru kita boleh buat graf. Kalau kita tengok graf sesaran masa 0 hingga 6. Okay, kita tanda berlaku pertambahan sesaran sehingga 180. Kemudian dari 6 hingga 10 dia berlaku pertambahan 80 meter. Okay, 60 meter. Jadi berlaku pertambahan 60 meter bermakna dari 180 jadi 240. Sama juga graf pecutan masa. Okay, pecutan pada awalnya 0. Kemudian garis putus-putus juga ni. Macam cikgu sebut tadi lah. Tak boleh buat satu garis ni. Satu garis lurus. Bila masa 6 ke 10 saat, dia menjadi pecutan negatif 7.5. Okay. Itu cara awak nak menterjemahnya dalam bentuk graf. Okay, dan ada beberapa contoh lain lagi. Awak boleh rujuk, awak boleh buat.
Okey, sebagai rujukan. Jadi untuk akhir topik ini, okay, apa yang cikgu nak awak boleh buat latihan praktis formatif 2.2 iaitu soalan 2 dan juga soalan 4 untuk lebih memahirkan pemahaman awak. Jadi setakat ini saja untuk topik 2.2. Okay, jika ada semua masalah boleh PM pada cikgu. Okay, sekian. Terima kasih.